Nick Sao Toma Arau, lebih dikenali sebagai Nick Sao, yang berasal dari Sungkur, Namibia, South Africa. Nick Sao dilahirkan pada tahun 1944 dan beliau berasal dari suku San. Sebelum terkenal, dia hanyalah seorang petani di kampungnya, sehinggalah dia bertemu dengan pengarah terkenal Jamie Us, dan pihak produksi berminat mengambil dia sebagai pelakon. Nick Sao hanya dibayar RM1,230 untuk filem The Gods Must Be Crazy. Dia ketika itu tidak tahu menahu tentang nilai duit dan sanggup menerima bayaran rendah yang diberikan. Dia mengaku sebelum dia berlakon, dia tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar dan tak pernah merasa dunia moden. Sebelum ini dia hanya pernah melihat 3 orang berkulit putih yang datang ke kampungnya sahaja. Hinggakan umurnya sendiri dia tidak tahu sudah berapa usianya yang sebenar. Filem tersebut menjadi sangat popular pada tahun 1980-an dan mengaut keuntungan sehingga $90 juta di seluruh dunia. Akan tetapi, untuk filem keduanya, dia meminta bayaran yang lebih banyak daripada pihak produksi, demikian dia sudah belajar tentang dunia moden. Ramai yang menganggap dia dipergunakan atau diperalatkan disebabkan hanya mendapat bayaran yang sedikit untuk filem yang box office pada ketika itu. Nick Sao hanya menggunakan wang itu untuk membuat rumah bata, memasang kemudahan air dan elektrik di rumahnya. Beliau hidup bersama 3 isterinya dan 12 orang anak. Hidupnya hanya dalam kesederhanaan, walaupun dia pelakon utama dalam The God Must Be Crazy series. Selepas tamat zaman lakonannya, dia kembali bercucuk tanam. Pada tahun 2003, Nick Sao dibaptiskan dan menjadi pengganut agama Kristian. Mungkin ada yang dah lupa Nick Sao, terkenal era 80 hingga 90-an. Nama dia ni Nick Sao Toma. Cerita dia memang kelakar dan menghiburkan. Satu scene yang paling tak boleh lupa ialah botol Coke yang jatuh dari kapal terbang. Walaupun hanya dapat gaji 1,300 dari filem pertama, pada filem kedua dia dapat duit RM2.1 juta. Selain The Gods Must Be Crazy, Nick Sao membintangi beberapa sequelnya, iaitu The Gods Must Be Crazy 2, Crazy Safari, Crazy Hong Kong, dan The Gods Must Be Funny in China. Setelah karya filmnya berakhir, ia pulang ke Namibia dan menanam maizena, labu, dan kacang-kacangan. Ia juga beternak, tetapi jumlahnya tidak melebihi 20 ekor. Menurut The Independent, tanpa sistem pertanian, dunia moden yang kompleks, ia kesulitan mengawasi ternak-ternaknya. Ada pula yang menyatakan bahawa ia memang tidak bisa berhitung lebih dari angka 20, sememangnya Nick Sao seorang yang buta huruf dan langsung tidak pandai mengira. Nick Sao beralih ke agama Kristian pada bulan Juli 2000, ia dibaptis sebagai anggota Adventist hari ke-7. Pada 1 Juli 2003, ia meninggal dunia akibat tuberkulosis resisten multiobat saat sedang berburu ayam gini. Menurut perkiraan rasmi, usianya sekitar 59 tahun ketika dia meninggal dunia. Ia dimakamkan dengan upacara pemakaman semi-tradisional pada tanggal 12 Julai di Sungkur, Namibia. Ia dikubur di samping makam isteri keduanya. Ia meninggalkan 6 anak hasil perkahwinan bersama 3 wanita pilihannya. Kisah pengakhiran hidup Nick Sao, pelakon filem The God Must Be Crazy, yang amat menyedihkan. Jika anda hidup di zaman 80-an atau 90-an, anda pasti kenal wajah Nick Sao, pelakon filem The God Must Be Crazy ini. Sehingga kini, generasi muda masih boleh menonton filem lakonannya dan mungkin sahaja syarikat televisyen masih memainkan filem komedi yang boleh dikatakan evergreen ini. Filem yang diterbitkan pada tahun 1980 ini sangat terkenal sehingga seluruh dunia pernah menontonnya. Menurut sumber, filem yang terkenal di seluruh dunia ini berjaya mengutip sebanyak $100 juta. Oleh kerana keberjayaannya, wujud sequel luar negaranya yang bertajuk The God Must Be Funny in China pada tahun 1994. Oleh kerana suksesnya filem ini, pasti anda semua menyangka pelakon utamanya, Nick Sao, hidup senang dan seorang yang kaya raya dengan hasil lakonannya dan cukup berharta. Sayangnya, sangkaan itu meleset sama sekali. Pelakon lelaki bernama Nick Sao, yang berasal dari Namibia, tidak hidup senang dan kaya raya, seperti yang kita semua sangkakan.
Pada kemunculan pertamanya dan filem pertama, dia hanya dibayar sebanyak $300 sahaja. Menurut adat masyarakat Afrika, dia perlu membelanjakan kekayaannya yang tak seberapa itu untuk seluruh keluarganya yang besar. Oleh itu, dia terpaksa membelanjakan wang hasil dari lakonannya itu untuk keluarganya, seperti membuat rumah, membeli tanah, kereta dan sawah. Selain memiliki keluarga yang besar, Nick Sau juga memiliki 3 orang isteri dan 12 orang anak. Oleh itu, dia harus bekerja keras mengelilingi dunia ke negara seperti Amerika Syarikat, Perancis, China dan Jepun untuk syuting filem. Namun, selepas filem terakhirnya yang bertajuk Sekai Ururun Taizaki yang diterbitkan pada 1996, lelaki yang lahir pada tahun 1944 ini memutuskan untuk bersara dari dunia hiburan. Menurut BBC, masa tuanya dihabiskan di rumahnya dengan bekerja di ladang dan mengumpul kayu untuk meneruskan hidup. Nick Sau Toma, masa awal dia masuk dunia lakonan sekitar tahun 80-an, memang ramai yang dah kritik kehadirannya kerana dianggap tidak bertamadun dan terlalu kuno. Yelah kan, Nick Sau tak tahu berbahasa orang putih. Dia berlakon pun ada tukang translate yang menyampaikan arahan-arahan ketika syuting. Filem legend paling lucu, sedih dan zalim, ini cerita sebenarnya. Mulanya siri filem The Gods Must Be Crazy ni bukan laku pun, ramai yang kurang minat. Orang tak suka, rasa terlalu mundur dan cringe. Sampailah ada scene botol Coca-Cola, barulah filem ni famous sampaikan ditayang dekat panggung beratus hari di seluruh dunia. Yang tak tahu scene botol Coca-Cola ni, pergilah korang tengok sendiri keunikan filem ini, nak explain dia punya lawak macam mana pun susah, pasal filem ni tak ada sepatah kata dialog pun. Kalau ada pun, kau aku dan dia tak faham apa. Sebenarnya Nick Sau tak pandai nak invest duit juga. Sampaikan nak guna macam mana pun dia kelailis sebab tu asyik kena tipu. Kenapa Nick Sau tarik diri dari dunia lakonan? Dia rasa dah meluat nak layan perangai orang putih yang merendahkan bakat lakonannya. Ada orang asyik desak dia tinggalkan kultur asal-usul kaum, kemudian hidup dengan lebih moden. Walaupun pembawaan lakonan Nick Sau slumber dan tak nampak kekok, benda ni tetap tak cukup pada mata diorang. Sebenarnya kalau dari pandangan mata kita, filem ini memang slumber dan kelakar, tapi dari mata orang putih, ia agak menjijikan. Lepas je Nick Sau berhenti dari dunia lakonan, dia pun pulang ke kampung dengan membawa sebiji kereta, akan tetapi beliau tak pandai memandu. Apa yang dia fikirkan akhirnya Nick Sau mengupah seorang pemandu. Lama-kelamaan bila dah tak mampu nak bayar, kereta pun tak function lagi. Jadi hiduplah Nick Sau ni dengan seperti asal. Ada betul juga apa yang dipertikaikan oleh orang lain pasal kultur hidup Nick Sau. Sepatutnya selama 10 tahun Nick Sau jadi pelakon di dunia yang glamour, memang kena ejar dia dengan budaya yang lebih terbuka. Ini memang bagus untuk perkembangan hidup sendiri dan serta keluarganya, teruk sangat pengetahuan kehidupan Nick Sau ni. Sampaikan kegunaan duit pun dia tak pandai nak atur. Memang semua orang salahkan si pengarah filem yakni Jamie Woods, pasal dia seolah seperti sengaja membiarkan Nick Sau hidup dengan pengetahuan yang sederhana dan tidak mengajar tentang dunia luar. 10 tahun kalau dah travel hampir setengah dunia, patutnya berkembang maju. Tapi Nick Sau tak. Dia pulang ke asal usulnya tanpa apa-apa skill, beliau tetap seperti dulu. Namun satu alasan yang diberikan oleh pengarah terkenal, kata Jamie, biarkan sahaja Nick Sau dengan budaya asal usulnya, dia lebih suka melihat Nick Sau lebih natural dengan keadaannya yang serba sederhana. Semasa pulang semula ke kampung halaman, Nick Sau kembali pada pekerjaan lamanya. Bercucuk tanam, memburu, masuk ke hutan untuk mencari sumber rezeki, tidak dinafikan memang kuat Nick Sau bekerja demi keluarga besarnya. Sampailah pada tahun 2003, Nick Sau ditemui mati di tengah hutan. Dikatakan semasa Nick Sau pergi masuk hutan, nak cari kayu dan memburu ayam hutan. Namun dia menemui ajalnya di sana. Kalau ikutkan kematian Nick Sau ni dikira tak tahu punca pun. Sangat misteri. Tapi post-mortem kata ada kaitan dengan sakit batuk kering, TB, yang dihidapi oleh Nick Sau.
Jadi itulah pengakhiran hidup Nick Sau yang mana berada di dalam bidang keglamoran, tapi berakhir tanpa sebarang kemajuan. Walaupun dia pilih sendiri untuk berhenti dari dunia lakonan, tapi sayangnya dia pulang tanpa membawa apa-apa pembaharuan. Kalau aku salahkan tukang pengarah lah pasal tak ija macam mana Nick Sau nak memberi improvisasi pada diri. Yang dia tahu cuma bikin filem dan gunakan Nick Sau, namun ini adalah pandangan setiap manusia berbeza. Terima kasih dah hiburkan saya, sewaktu kecil dulu, apapun saya ucapkan terima kasih, walaupun tak sama agama Nick Sau tetap ciptaan Allah, hanya Allah yang Maha Esa yang tahu semuanya.